Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikumsalam dan hao annyeonghaseyo. Konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensis guys. Belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini saya akan membincangkan tajuk tingkatan 4 iaitu klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan guys. Dengan lebih fokus kepada komponen dan item penyata pendapatan dan juga penyata kedudukan keuangan guys. Okay guys, yang baru menonton video saya jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay, untuk dapatkan buku teks digital dan latihan boleh download ataupun boleh dapatkan di bahagian description di bawah guys. Okay guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Okay guys, kita masuk modul kedua, prinsip perakaunan tingkatan 4 iaitu klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Okey, hari ini saya fokuskan kepada komponen dan item penyata pendapatan dan penyata kedudukan keuangan guys. Alright guys, kita teruskan. Sila rujuk buku teks ni guys. Okey, sebanyak prestasi je kita tengok dulu. Pelajar boleh mengenal pasti komponen dalam penyata pendapatan. Okey, so dalam penyata pendapatan kita tengok dia terbahagi kepada akaun perdagangan dan akaun untung rugi. So, bila cakap penyata pendapatan, awak perlu tahu, you guys kena tahu dia ada dua iaitu akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Okey, dia pecah pada dua. Okey. Pertama, akaun perdagangan dia ada komponen jualan bersih. Manakala seterusnya ialah kos jualan. So, akaun perdagangan ni ada dua iaitu jualan bersih dan kos jualan. Okey, dua komponen ni mesti ada dalam akaun perdagangan. Itu juga dengan akaun untung rugi dia terbagi pada dua iaitu ada komponen hasil dan belanja. Okey. So, bila disebutkan di soalan menentukan penyata pendapatan, automatik awak boleh ingat akaun perdagangan, penyata pendapatan, okey, dia terbagi pada dua iaitu akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Akaun perdagangan ada jualan bersih dan kos jualan komponen dia. Okey, akaun untung rugi komponennya ada hasil dan belanja. Alright guys, teruskan. Okey, komponen dalam akaun perdagangan pertama jualan bersih Apa itu jualan bersih? Itu hasil operasi perniagaan yang terdiri daripada jualan dan pulangan jualan. So, dia ada dua. Okey, jualan bersih tu terdiri daripada dua iaitu jualan dan pulangan jualan. Kita tengok keratan dia. Okey, ini keratan daripada akaun perdagangan atas contoh dalam buku teks ada saya pecahkan. Okey. Atas tu ada nama perniagaan, kemudian ada dia punya tajuk ni lah akaun perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2016. So, komponen jualan bersih boleh tengok dekat situ. Jadi ada anak panah dekat situ. Komponen jualan dekat atas sekali, tolak pulangan jualan. Dia ada dua. Jualan dan pulangan jualan. Dia mesti ada dekat atas. Okey, seterusnya kita tengok, kita lihat komponen kos jualan. Okey, kita tengok dulu. Kos dan belanja untuk membeli barang niaga. Okey, barang niaga maksudnya dia bergantung pada perniagaan kita lah. Okey, ini termasuk inventory, belian, pulangan belian dan angkutan masuk. Okey, barang niaga kita. Okey, jualan tu maksudnya jualan barang niaga kita. Kita jual barang saja, berapa duit kita dapat, berapa pelanggan pulangkan duit, pulangan jualan, pulangkan barang rosak kan. So, komponen jualan. So, yang kos jualan ni fokuskan lebih kepada inventory kita. Okey, ataupun stok lah. Bahasa lama je, biasa standard je stok. Kemudian belian, berapa banyak kita beli barang niaga kita tu. Okay, kemudian berapa banyak kita pulangkan pada pembekal dan angkutan masuk. Angkutan masuk ni dia adalah contoh dia macam ni kos pengangkutan masuk daripada pembekal pada kilang ataupun pada gudang nak bawa ke kedai kita. Kos lori tu nak kena bayar, kos pengangkutan nak kena bayar. Dia panggil angkutan masuk. Okay, mengangkut barang masuk ke kedai. Okay, so ini komponen dia. Okey, kenal sahaja. Okey, kalau boleh ingat lagi bagus sebab benda ni anda akan lihat sepanjang tahun ni. Okey. So kos jualan tu boleh tengok dekat situ ada inventory awal, kemudian belian, kemudian ada pulangan belian. Angka-angka tu tak berabaikan dulu.
Nanti kita akan belajar bagaimana nak buat. Yang penting kenal komponen dia, keluarga dia dalam tu. Kemudian ada belian bersih, angkutan masuk, kos belian, okey, kos barang untuk dijual, inventory akhir dan kos jualan. Okay, itu adalah komponen kos jualan. Ini keluarga dia lah yang senang cerita dia melibatkan semua barang yang kita beli lah. Untuk menghasilkan kita punya jualan. Okay. Kalau tak ada barang macam mana nak jual kan? So kita beli dulu. Kita beli, kemudian proses dia dalam tu ada pulang, kemudian ada kita masuk. Okay. Dan seterusnya. Okay guys, teruskan. Ni tips. Okay. Pulangan jualan sama dengan pulangan masuk. Maksudnya, kadang-kadang dalam soalan, dalam prinsip perakaunan ni, okay, dia panggil dia tak guna perkataan pulangan jualan. Dia panggil pulangan masuk. So, jualan tu tolak, pulangan jualan ataupun pulangan masuk. Itu nama lain dia. Okay, dia akan pilih salah satu lah. Begitu juga dengan pulangan belian. Okay, iaitu pulangan keluar. Okay, apa yang keluar ni? Duit kita lah keluar kan. Okay, barang tu kita keluarkan. Okay, pulangan jualan tadi adalah pulangan masuk. Maksudnya barang tu masuk balik kat kedai kita. Dipulangkan balik. Okay, nama dia lah berbeza. Okay, ada nama lain. Okay, next. Komponen dalam akaun untung rugi. Okay, hasil. Iaitu bahagian hasil ada pendapatan yang dijana dalam perniagaan sebagai contoh, komisen diterima dan faedah diterima. Okay, ini pendapatan sampingan yang diterima daripada perniagaan. Pendapatan utama kita daripada jualan kita tadi. Okay. So, kita tengok dudukan dia. Ini dia kedai kasut Lionel tadi tu. Okay. Selepas untung kasar tu. Okay. Untung kasar pada penyata pendapatan dia sambung dekat bawah. Ataupun dipecahkan begini. Okey, diskaun diterima, komisen diterima. Senang cerita kan? Belakang dia ada perkataan diterima. Biasanya macam tu. Itu adalah komponen hasil. Biasanya dalam imbangan duga, dia terletak sebelah kredit. Okey. Seterusnya belanja. Belanja yang dibayar dalam perniagaan sebagai contoh kadar bayaran, gaji dan sewa. Maksudnya belanja kita semasa kita menguruskan perniagaan. Kadar bayaran tu maksudnya bil-bil api, bil air, bil elektrik, bil internet, okey, untuk perniagaan. Gaji pekerja, sewa kedai. Kita berniaga, kita sewa kedai, kita bayar. Semua yang perbelanjaan kita dalam perniagaan kita rekodkan sebagai belanja. Okey, itu komponennya dalam akaun untung rugi. Kita nak kedudukan dia. Kat bawah dia tolak belanja ada diskaun diberi, kita beri orang diskaun tu maksudnya kita belanja ke orang okey, kat pelanggan, kadar bayaran, upah, okey, sewa, faedah pinjaman, kita pinjam bank, okey, kita dikenakan faedah. Okey, itu komponen dia. Okey guys, next kita pergi standard prestasi seterusnya. Mengenal pasti komponen dalam penyata kedudukan keuangan, bahasa ringkas dia PKK. Okey, kita tengok. Kedudukan keuangan ni komponen dia ada aset bukan semasa, ada aset semasa, ada equity pemilik, kemudian ada liability bukan semasa dan liability semasa. Okey. Okey, item komponen-komponen ni pelajar akan jumpa sepanjang belajar prinsip perakaunan ni guys. Okey guys, nanti kita pergi satu persatu, jangan risau. Yang penting awak tengok grup je, warna merah tu dengan warna biru. Warna merah tu satu grup, warna biru tu je satu grup. Okey, satu kumpulan lah. Okey. Next. Okey, tengok komponen dia. Pertama, ni aset bukan semasa. Okey. Aset bukan semasa terletak dekat atas sekali, iaitu aset perniagaan yang mempunyai tempoh hayat. Tempoh hayat maksudnya penggunaan melebihi setahun keuangan dan tahap kecairannya rendah, sebagai contoh kenderaan. Okey, maksud dia senang ceritalah Okey. Aset yang kita gunakan untuk jangka masa panjang. Okey, kenderaan kita untuk pengangkutan, van, lori semua kan. Okey. Itu adalah kenderaan kita gunakan untuk perniagaan. Kita bukan pakai hari ni besok nak jual. Tak, kita gunakan sepanjang perniagaan kita. Jadi tahap kecairannya rendah. Katakan lori tu nak jual hari ni, kita perlukan duit segera. Boleh ke dapat duit hari ni? Boleh jual ke? Susah kan, banyak proses.
So, tahap pencairannya rendah. Cair itu maksudnya dia senang ditukar kepada wang tunai. Tapi bagi aset bukan semasa dia susah, rendah. Okey, ini contoh. Okey, kemudian aset semasa. Okey, aset semasa, aset perniagaan yang bersifat tidak tahan lama dan mempunyai tempoh penggunaan kurang daripada 1 tahun. Okey, tadi aset bukan semasa lebih 1 tahun hayat dia. Aset semasa sebaliknya, lawan dia lah. Okey, manakala tahap kecairannya yang tinggi. Cair maksudnya yang tinggi, maksudnya senang untuk ditukarkan kepada tunai ataupun untuk dapatkan tunai. Okey, sebagai contoh inventory, tunai di tangan dan deposit semasa. Okey. Seterusnya kita tengok liability semasa. Ini kedudukan dia lah dalam penyata kedudukan kewangan. So, hutang perniagaan jangka pendek. Liability ni adalah hutang. Hutang perniagaan. Maksudnya kita ni peniaga, kita hutang dengan pihak luar. Okey, dengan pembekal dalam jangka masa pendek. Maksudnya kita punya tanggungan. Kita menanggung hutang. Okey, yang dapat dijelaskan dalam tempoh setahun keuangannya. Maksudnya dalam tempoh setahun lah, hutang kita dalam tempoh setahun. Sebagai contoh, akaun belum bayar. Maksudnya dulu bahasa dia pemihutang. Maksudnya kita hutang dengan orang. Okey, akaun yang kita hutang dengan orang lah. Maksudnya akaun belum bayar ni. Kita tengok kedudukan dia dekat situ. Okey. Seterusnya equity pemilik. Okey, saya ikut kedudukan lah. Okey. Equity pemilik, pelaburan pemilik dalam sesuatu perniagaan. Keuntungan akan menambahkan equity pemilik manakala kerugian akan mengurangkan equity pemilik. Okey. Contohnya dekat situ ada apa equity pemilik? Modal. Okey. Modal tu datang dari mana? Pada duit kita sendiri, duit pemilik. Pemilik bawa duit dia sendiri ataupun duit yang dilaburkan dia dalam perniagaan, dia bawa ke dalam perniagaan. Itu dipanggil modal dia bawa equity pemilik. Jika untung, kita pun bawa equity pemilik, itu juga dengan rugi. Okey, yang penting tahu komponen dia. Ada apa dekat dalam dia tu. Okey, ada untung bersih, ada ambilan. Okey, bila dah selesai operasi, anda akan dapat modal akhir. Itulah komponen dia. Okey, dalam equity pemilik. Okey, yang penting kenal lah aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, equity pemilik. Last sekali, liability bukan semasa. Okey, liability bukan semasa selepas equity pemilik itu contohnya pinjaman bank. Okey, kita tengok dulu. Liability bukan semasa, hutang perniagaan jangka panjang yang memerlukan tempoh lebih 1 tahun. Okey, lebih 1 tahun. Liability semasa tadi kurang 1 tahun. Okey, jangka pendek. Kalau liability bukan semasa, lebih 1 tahun. Okay, maksudnya bila ada kepetaan bukan semasa ni, aset ke liability, maksudnya tempoh dia adalah lebih setahun lah. Kena faham macam tu. Okay, untuk menjelaskannya, sebagai contoh pinjaman bank. Kita pinjam bank, biasa pinjam lama 10 tahun, 20 tahun. Bergantung pada perniagaan. Bukan hari ni pinjam bank, besok dah nak kena bayar. Pinjam RM10,000, besok pulang RM10,000. Tak. Nak bayar balik RM10,000. Pinjaman bank kita biasa buat lama 10 tahun. Itu jangka panjang lah. Okey guys. Kita teruskan. Okey, seterusnya yang penting anda dah kenal komponen-komponennya tadi. Okey, aset bukan semasa, aset semasa. Okey. Kemudian liability semasa, equity pemilik dan liability bukan semasa. Komponen penyata pendapatan, apa dia? Komponen jualan dan kos jualan. Okey, seterusnya item setiap komponen akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. Ini seterusnya. Sebelum tu tengok standard prestasi dia. Pelajar boleh menyatakan maksud hasil belanja. Awak boleh tahu maksud hasil belanja, aset, liability dan equity pemilik. Ini lebih detail. Okey. Ini penyata kewangan tadi, dia pecah kepada dua. Anda tahu bila disebut penyata kewangan, pelajar mesti ingat, guys. Okey. Penyata kewangan, automatik otak awak fikir. Okey, penyata kewangan ada dua, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. Okey. Itu juga ni penyata kewangan pecahannya tadi. Perdagangan ada hasil dan belanja. Untung rugi ada penyata kedudukan keuangan, aset, equity pemilik dan liability. Okey, kita next. Jangan risau, jangan pening-pening kepala. Okey, kalau pening, okey, stop dulu tengok video ni, buat kerja lain dulu. Lepas tu dah relax, tengok balik. Yang penting faham. Okey, tak hafal tak apa, yang penting faham. Hasil.
Okey, tengok slide pelajaran. Membezakan hasil operasi dan hasil bukan operasi. Okey. So, hasil ni, kita tengok apa itu hasil. Hasil merupakan pendapatan perniagaan yang dijana sama ada melalui operasi perniagaan atau bukan operasi perniagaan dalam suatu tempoh perakaunan. Okey. Dia merupakan juga pendapatan perniagaan selain daripada jualan kita tu. Dia panggil hasil. Okey, kita tengok lebih detail. Okey, mengikut prinsip pengiktirafan hasil dan belanja. Okey, hasil termasuk wang, iaitu tunai ataupun cek yang sudah diterima dan juga yang akan diterima pada masa akan datang. Okey, hasil ni termasuklah duit yang kita dah dapat sekarang ni. Duit dalam bentuk tunai ataupun bank ataupun cek dah dapat sekarang ataupun yang akan dapat pada masa akan datang. Okey. So, hasil ni dia terbagi pada dua, iaitu hasil operasi dan hasil bukan operasi. Okey, so kita tengok dulu. Hasil operasi, pendapatan yang dijana daripada aktiviti harian perniagaan. Okey, pendapatan yang dijana, pendapatan yang kita dapat lah daripada aktiviti perniagaan kita setiap hari. Okey, itu bahasa pasar je lah. Okey, pendapatan daripada jualan barang niaga atau perkhidmatan merupakan sumber utama bagi jenis hasil ini. Okey, maksudnya kita jual barang lah. Kalau kita kain, kain lah. Bila kita jual, kita dapat duit. Itu dia panggil kita punya hasil lah, pendapatan kita. Okey, ataupun perkhidmatan. Perkhidmatan ni contohnya doktor bila beri perkhidmatan dengan pesakit, okey, beri khidmat nasihat, kan kena bayar. Okey, itu pendapatan dia sebab dia jual perkhidmatan. Okey, seterusnya, contoh dia. Bagi sebuah kedai kain, jualan kain merupakan hasil operasi yang paling utama. Dia jual kain. Okay, next. Bagi firma guaman, yuran guaman merupakan hasil operasi paling utama. Itu hasil dia, pendapatan bagi sesebuah perniagaan. Ada dua. Pertama kedai kain, kedua peguam. Peguam tu dia bagi perkhidmatan. Okay, dia tak jual barang. Okay. So, hasil bukan operasi. Maksudnya hasil operasi ni dia direct dengan pendapatan daripada perniagaan kita setiap hari. Okay, hasil bukan operasi. Ada contoh lagi. Contoh lain bagi hasil operasi adalah komisen diterima dan dividen diterima. Okay, next. Hasil bukan operasi dijana daripada aktiviti yang berkaitan secara tidak langsung dengan aktiviti utama. Maksudnya kita tak, ianya hasil yang kita dapat, duit yang kita dapat yang tidak terlibat langsung dengan aktiviti perniagaan kita. Duit sampingan, duit tepi. Orang cakap. Okay. Dividen daripada pelaburan dan keuntungan jualan aset bukan semasa. Okay. Awak dapat untung banyak. Contohnya, awak dapat duit banyak. Untung dah banyak. So, sebahagian keuntungan tu anda melabur dalam amanah saham. Okay, contoh. Okay. Kemudian, pulangannya setiap tahun macam ASB lah. Anda melabur dalam ASB. Kemudian setiap tahun dapat dividen. Okay, awak meniaga kain. Dividen melabur saham dengan jual kain kan tak sama pendapatan dia. So, dia dipanggil bukan operasi. Okay, hasil bukan operasi. Manakala jualan aset bukan semasa kalau anda jual bangunan anda jual kenderaan yang dah tak pakai. Okay, dia tak ada kena dengan operasi awak. Operasi awak apa? Jual kain kan? Okay, dia sampingan. Okay guys. Seterusnya kita tengok belanja. Okay, tengok dulu standard prestasi membezakan belanja operasi dan belanja bukan operasi. Pelajar boleh bezakan. Okay, pertama belanja. Apa itu belanja? Belanja merupakan belanja yang dibayar dan perbelanjaan yang akan dibayar pada masa hadapan. Okay, nanti kita tengok lebih detail. Okay, maksudnya belanja kita lah sepanjang kita menjalankan perniagaan, apakah perbelanjaan kita yang kita bayar ataupun yang akan kita bayar pada masa depan. Okay, belanja penting untuk memastikan operasi perniagaan dapat dijalankan dengan lancar. Okay, kalau tak belanja, contohnya kita tak bayar kadar bayaran ataupun bil elektrik, macam mana kita nak berniaga tak ada elektrik. Okay, begitu juga gaji dan sebagainya. Okay, tengok detail. Belanja sama juga terbahagi kepada dua, iaitu belanja operasi dan juga belanja bukan operasi. Okay, sama. Okay, so apa itu belanja operasi? Belanja yang terlibat secara langsung dalam aktiviti utama perniagaan seperti gaji, insurans, sewa dan kadar bayaran. Maksudnya belanja yang terlibat
Belanja duit yang kita guna untuk kita belanjakan dalam perniagaan kita. Seperti kita bayar gaji, kita bayar insurans, kita bayar sewa. Gaji tu bukan gaji kita, gaji pekerja. Okay? Sewa, sewa kedai, kadar bayaran bil api, elektrik. Okay? Itu belanja lah, perbelanjaan dalam perniagaan kita. Okay? Manakala belanja bukan operasi. Belanja yang tidak terlibat secara langsung. Okay? Dalam aktiviti utama perniagaan seperti faedah atas pinjaman bank. Okay? Faedah atas overdraft bank dan rugi atas pelepasan aset. Ni tak ada kena belanja bukan operasi, perbelanjaan yang kita buat, terpaksa kita tanggung. Okay? Yang tidak terlibat secara dalam perniagaan kita. Kita tak tahu, tiba-tiba bank hantar. Okay, inilah faedah atas pinjaman anda. Inilah faedah atas overdraft. Kita langsung tak terlibat dalam aktiviti perniagaan harian. Dia sampingan. Okay, perbelanjaan tepi. Perbelanjaan lain-lain. Okay, next. Okay guys, aset. Penting guys ni, aset. Tengok sendiri prestasi dulu atau objektifnya. Pelajar boleh menjelaskan ciri-ciri aset semasa dan aset bukan semasa. So, aset ni terbahagi apa tu aset, kita tengok dulu. Aset ialah harta. Ingat, aset keywords dia ialah harta. Harta apa? Harta perniagaan untuk menjanakan hasil. So, tak payah hafal panjang-panjang. Awak tahu, aset adalah harta perniagaan. Okay? Perniagaan memerlukan aset untuk menjalankan, peniaga memerlukan aset untuk menjalankan perniagaan. Contohnya macam bangunan lah. Kalau tak ada bangunan, awak nak berniaga bagaimana kan? Kenderaan ke bergantung pada jenis perniagaan. Okay? Aset yang digunakan dalam perniagaan boleh berbentuk fizikal. Maksudnya, bendanya wujud. Kita boleh nampak. Contohnya perabot, inventory, kelengkapan, kenderaan tu van dan sebagainya. Tidak berbentuk fizikal. Akaun belum terima. Akaun belum terima, kita tak nampak apa benda akaun belum terima tu. Akaun belum terima tu maksudnya kita punya penghutang lah, orang yang hutang kita. Faedah simpanan belum terima. Okey. Duit kita simpan dalam bank, kita dapat faedah. Kita dapat. So, aset lah menjadi harta kita. Tapi kita tak nampak benda tu. Benda tu dalam bentuk digital. Okey. Aset bukan semasa. Aset ada dua, iaitu aset bukan semasa dan aset semasa. Ingat aset pecah pada dua. Tadi kita dah tengok. Ni kita pergi detail. Aset bukan semasa. Apa tu aset bukan semasa? Aset perniagaan yang bersifat tahan lama. Boleh digunakan lebih 1 tahun dan mempunyai tahap kecairan rendah. Okay, maklumat tu penting. Okay. Aset maksudnya harta tahan lama. Kita guna lebih setahun. Tahap kecairan rendah. Itu keywords dia. Kena ingat. Sebagai contoh, premise. Premise tu kategori apa? Bangunan kedai, gudang. Okay, kita panggil premise dalam akaun lah. Okay. Kenderaan, kelengkapan, kenderaan macam van, lori. Okay. Kelengkapan, penyaman udara, peti sejuk, kipas. Okay. Alatan pejabat, komputer, mesin cetak, pengibas skop-bar dan perabot, rak pameran, meja, kaunter, kabinet. Okay, next. Aset perniagaan, aset semasa. Aset semasa ialah aset perniagaan yang dapat ditukar kepada bentuk tunai dalam jangka masa setahun dan mempunyai tahap kecairan yang tinggi. Okay. Itu aset semasa. Okay, jadi lebih, kecairan dia tinggi. Next, sebagai contoh, inventory barang niaga senang kita jual. So, dapat duit dengan cepat. Akaun belum terima. Tunai di tangan. Deposit tetap. Deposit kadar bayaran. Pelaburan dan tunai di bank. Okay, itu contoh dia. Berbeza. Okay, satu tahan lama, satu jangka masa pendek. Okay. Ni contoh lah. Aset bukan semasa. Tengok benda yang wujud ni. Okay. Harta, kenderaan, komputer. Aset semasa, duit, tunai. Senang. Okay, gambaran je lah. Okay, liability. So, seterusnya pembelajaran, pelajar boleh menjelaskan ciri-ciri liability semasa dan liability bukan semasa. Kita tengok. Apa itu liability? Liability merupakan hutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan. Dengan kata lain, liability ialah tuntutan pihak luar terhadap aset perniagaan. Senang cerita kan, liability ni adalah tanggungan kita. Tanggungan. Ataupun kita hutang dengan orang luar.
Itu je bahasa mudah dia. Kita hutang dengan orang. Okey. Liability ni kita tanggungan kita. Okey. So liability pun terbagi pada dua, iaitu liability bukan semasa dan liability semasa. Kita tengok detail seperti dalam buku teks. Hutang luaran, liability bukan semasa. Okey, hutang luaran yang mengambil masa lebih 1 tahun keuangan untuk menjelaskannya. Okay, maksudnya kita hutang dengan pihak luar, kita ambil masa lebih 1 tahun. Itu liability bukan semasa. Untuk kita jelaskan. Hutang jangka panjang, yes. Nama lainnya hutang jangka panjang yang perlu dijelaskan oleh sebuah perniagaan. Pilih mana-mana satu. Jangan pening-pening nak hafal semua. Penting fahamkan konsep dia. Liability bukan semasa, maksudnya hutang jangka panjang. Dah, itu sahaja. Kita hutang orang. Sebagai contoh, pinjaman bank dan gadai janji. Okey. Liability semasa, hutang luaran mengambil masa kurang dari 1 tahun keuangan untuk menjelaskannya. Okey, liability semasa, lawan dia. Okey guys. Maksudnya, kita nak bayar hutang ni pada pihak luar kurang setahun. Okey. Hutang luaran yang mengambil masa kurang dari setahun keuangan untuk menjelaskannya, saya dah bagi tahu tadi. Itu liability semasa, lawan dia lah. Sebagai contoh, akaun belum bayar, overdraft bank. Okay, so liability bukan semasa guys. Ingat, hutang jangka panjang. Liability, hutang jangka pendek. Jangka pendek maksudnya kurang setahun. Jangka panjang maksudnya lebih setahun. Itu je. Okay, bagi perniagaan yang sama, sesuatu liability bukan semasa akan diklasifikasikan sebagai liability semasa jika tempoh matangnya kurang 12 tahun. 12 bulan dari tarikh akhir tahun keuangan berkenaan. Okey, contohnya pinjaman bank awak dah pinjam 10 tahun. Sekarang ni awak dah bayar 9 tahun. Sekarang ni awak berada di tahun ke-10. So, jadi asalnya kita letakkan dia pinjaman bank ni dalam liability bukan semasa. Tapi sekarang ni kita berada di tahun akhir nak bayar hutang bank tersebut. So, dia akan berpindah tempat. Dia tidak menjadi liability bukan semasa lagi. Dia akan menjadi liability semasa. Okey, jangan pening-pening. Nanti bila dah buat banyak latihan yang akan datang, anda boleh faham. Okey. Kita tengok ada apa. Liability. Tengok contoh dua dalam buku teks. Sama. Situasi A, maklumat diberi tarikh matang pinjaman A. 30 September 2017. Tempoh perakaunan maksudnya akaun kita ni mula bila, akhir tutup bila untuk tahun tersebut. 1 Januari 2016 hingga 31 Disember 2016. Bagi tempoh matang pinjaman 9 bulan. Maksudnya kita tinggal nak bayar lagi 9 bulan. Okay, berdasarkan situasi A, tempoh matang pinjaman A hanya tinggal 9 bulan sahaja dan perlu dijelaskan sepenuhnya dalam tempoh tahun perakaunan berakhir 31 Disember 2017. Oleh itu, pinjaman A diklasifikasikan sebagai liability semasa. Okay, sebab dia kurang 1 tahun. Asalnya dulu kita jangka panjang. Okey, kita masukkan kad liability bukan semasa. Okey, tapi sekarang pinjaman dah tinggal setahun lagi nak bayar atau 9 bulan lagi nak bayar. So kita jadikan dia sebawah liability semasa. Situasi B. Okey. Tarikh matang pinjaman tahun 2020. Tempoh perakaunan dia sekarang ni 1 Disember 2016 hingga 31 Disember 2016. Ada tempoh lagi 45 bulan. Berapa tahun lagi nak habis. Okey, berdasarkan situasi B, tempoh matang pinjaman ialah pada 30 September. Lama lagi. Lebih setahun. Pinjaman B akan diklasifikasikan sebagai liability semasa bagi tempoh 1 Januari 2017 hingga 31 Disember 2017 dan liability bukan semasa bagi tempoh mulai 1 Januari 2018 kerana mengambil masa lebih daripada setahun untuk menjelaskannya. So, dekat sini maksud dia nanti dia akan pecah dua. Okey, bayaran pinjaman B ni, bayaran semasa untuk tahun tu dipecahkan. Okey, untuk bayaran untuk tahun tu dia akan masuk ke liability semasa, baki yang selebihnya akan masuk kat liability bukan semasa. Dia akan pecah dua liability tersebut. Okey, nanti dah buat latihan dah faham. Okey, soalan dekat atas tadi, hutangnya tinggal 9 bulan je. So, dia automatik pindah kan. Okey, situasi B dia akan pecah dua. Satu liability semasa, lagi satu liability bukan semasa. Liability semasa, bayaran untuk 1 tahun. Tahun tu. Okey, liability bukan semasa, hutang yang tinggal untuk masa-masa akan datang. Kita akan bayar. Okey. So, kita tengok. Situasi A mengklasifikasikan pinjaman bank sebagai pinjaman
sebagai liability semasa. Manakala situasi B pula mengklasifikasikan pinjaman bank sebagai liability semasa dan liability bukan semasa. Tengok dia pecah dua kan. Okey, pengklasifikasian ini adalah bergantung kepada tempoh masa bayaran balik pinjaman. So, tempoh bayaran balik pinjaman tu penting, kena tahu. Okey guys. Contoh 3. Okey. Ada perniagaan runcit dengan good time ni. Amount pinjaman pun dah diberikan, tarikh mula pinjaman, tarikh matang pinjaman dan bayaran dalam tahun kewangan. Ni kita baca je. Berdasarkan jadual di atas, kedai runcit Su perlu melangsaikan pinjaman berjumlah RM200,000 dalam tempoh 4 tahun. Maka, dalam penyata kedudukan keuangan pada 31 Disember 2016, okey, pinjaman tersebut akan diklasifikasikan sebagai liability semasa sebanyak RM50,000 dan liability bukan semasa sebanyak RM100,000. Okey, maksud dia penerangan saya tadilah. Ini contoh lain. Dia pinjam kedai runcit Su, fokus kedai runcit Su. Dia pinjam RM200,000. Dia mula pinjam tahun 1 Januari 2016. Okey, tarikh matang pinjaman ialah 31 Disember 2019. Bayaran dalam tahun keuangan, maksudnya setahun tu dia bayar berapa? RM50,000. Okey, so untuk rekod akaun dalam penyata kedudukan keuangan, RM50,000 ni kita rekodkan dalam liability semasa. Okey. Okey, liability bukan semasa kita rekodkan RM100,000. Okey. Yang penting anda faham, dia pecah. Kita bayar untuk 1 tahun, masukkan liability semasa. Bayaran untuk selebihnya, kita masukkan dekat liability bukan semasa. Okey. Okey, good times yang berhad. Pihak pengurusan perlu menjelaskan pinjaman berjumlah RM200,000 dalam tempoh 12 bulan. 12 bulan je. Maksudnya 1 tahun ataupun kurang lah. Maka dalam penyata kedudukan keuangan, baki pinjaman RM100,000 akan diklasifikasikan sebagai liability semasa. Maksudnya baki dia ada RM100,000. Okey, sebanyak, so liability semasa dia adalah RM100,000. Tiada liability bukan semasa sebab tempoh dia kurang 1 tahun. Okey. Next. Ekuiti pemilik. Ekuiti pemilik merupakan hutang perniagaan terhadap pemilik. Perniagaan tu hutang dengan pemilik. Hutang kedai kita hutang dengan kita sendiri. Atau tuntutan pemilik terhadap aset perniagaan. Okey. So, dulu kita dah belajar entiti berasingan. Business is business, personal is personal. Bila pemilik perniagaan bawa duit kepada perniagaan untuk berniaga sebagai modal, maksudnya perniagaan tersebut berhutang dengan kita, dengan pemilik. Bukan nak berkira ke apa. Okey. Dia konsep dia entiti berasingan. Okey. Untuk memulakan perniagaan, pemilik perlu membawa masuk harta benda peribadi. Okey. Supaya perniagaan boleh buat operasi untuk menjana pendapatan. Perniagaan tu, kedai kita tak boleh berjalan seperti biasa. Tak boleh berjalan sendiri. Kita sendiri pemilik kena bawa duit simpanan kita, duit pada rumah, kenderaan kita untuk kita bawa bagi kat kedai untuk supaya dia beroperasi. Okey. Seterusnya, tanpa sumbangan daripada pemilik, mustahil perniagaan itu boleh beroperasi. Situasi ini bagaikan perniagaan meminjam. Dengar tu. Perniagaan meminjam modal daripada pemilik untuk memulakan aktiviti perniagaan. Seterusnya, kesimpulannya, ekuiti pemilik merupakan bahagian perniagaan yang disumbangkan dan dimiliki oleh pemilik itu. Okey. So, ni ada dia punya formula dia. Ekuiti pemilik sama dengan modal tambah untung bersih ataupun tolak rugi bersih tolak ambilan. Ini formula dia. Okey, tak perlu pening-pening. Yang penting awak faham ekuiti pemilik tu apa. Hutang perniagaan terhadap pemilik. Itu je. Fahamkan konsep tu. So, tengok contoh lain. Ni siapa ni? Encik Abu Okey, ni Encik Abu. Itu kehidupan peribadi dia, itu rumah dia. Okey, dia telah tubuhkan sebuah perniagaan 1999 Speedmart. Okey, so, jadi dia nak tubuhkan perniagaan ni.
Okey, dia perlu membawa duit pada rumah dia lah, duit dia sendiri, letak kat kedai untuk menjalankan perniagaan, nak beli stok, inventory dan sebagainya. Begitu juga kenderaan perlukan pengangkutan, dia bawa juga van. So, van dengan tunai ni dia anggap sebagai modal. Dikategorikan sebagai ekuiti pemilik. Maksudnya hutang perniagaan lah kepada pemilik. Okay, so van dan tunai yang dibawa oleh Encik Abu dari rumahnya ke kedainya untuk kegunaan perniagaan dipanggil sebagai modal. So kedai dia berhutang dengan Encik Abu ni, nilai van tu, katakan nilai van tu RM20,000, RM20,000. Wang RM10,000, wang tunai. So maksudnya kedai dia berhutang dengan Encik Abu sendiri, pemilik dia, dengan jumlah tersebut. Okay guys, jangan pening-pening, tak faham, tengok sekali lagi, baca buku teks. Okay, tunggu video-video saya yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share. Okay, di bawah ada link buku teks digital dan juga latihan. Okay, bye-bye. Adios.